Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua kawan-kawan di rumah. So, apa khabar hari ini? Sehat tak? Aduh, gatal pula rambut. So, untuk hari ini, video kali ini saya berkongsi kaedah ataupun cara penyimpanan ubat farmaseutical ataupun ubat-ubatan yang kita dapat daripada hospital dengan cara yang betul, dengan keadaan yang betul. Okey. So, kita start sekarang. So, ubat-ubatan ni dia merupakan bahan aktif yang mampu memberikan kesan kepada sistem biologi badan manusia, yang mana bahan aktif itu telah diformulasikan dalam produk tertentu dan perlu disimpan dalam keadaan yang sesuai untuk memastikan produk tersebut kekal optimum, stabil dan aktif selamat untuk digunakan. Okey, dan tidak memberi kesan sampingan yang tidak diingini. Pengeluar ubat kebiasaannya akan memberitahu ataupun memberi spesifik nota di dalam setiap ubat ini tentang cara penyimpanan ubat dengan betul. Secara umumnya, apabila sesuatu produk itu dilabelkan simpan pada suhu bilik, iaitu store at room temperature, maka ia perlu disimpan pada suhu antara 15 hingga 25 Celsius. Manakala label simpan di tempat yang sejuk atau keep cool pula bermaksud produk tersebut perlu disimpan pada suhu tidak melebihi 8 hingga 15 Celsius. So, dan paling disimpan dalam peti sejuk ataupun store in a refrigerator. Ia perlu disimpan di antara suhu hingga 2 hingga 8 Celsius. Namun ramai orang kita yang tidak mengambil tahu ataupun tidak cakna bagaimana sebenarnya penyimpanan ubat yang sebetulnya. Ada yang simpan dalam peti sejuk beku, ada yang ubat yang disimpan dalam peti sejuk. Sebenarnya itu salah. Ada setengah ubat yang hanya boleh diletakkan dalam peti sejuk, ada yang tidak perlu diletakkan dalam peti. Okey, salah cara penyimpanan ubat boleh menyebabkan kesan kepada kestabilan fizikal produk ubat tadi. Sebagai contoh, kapsul yang saya pegang ni, ya, ianya dibuat daripada gelatin. Maksudnya gelatin yang ini, gelatin, dan perlu disimpan pada suhu antara 15 hingga 25 Celsius. Sekiranya kapsul disimpan pada suhu yang lebih tinggi, okey, struktur dalaman tadi akan rosak dan boleh berubah dan memberikan kesan kepada kadar pelarutan kapsul ini di dalam perut setelah dimakan oleh pesakit. So, dia tidak berkesan lah, sia-sia dia makan. Ini kapsul. Itu salah cara penyimpanan ubat inhaler untuk pesakit lelah juga boleh mengundang bahaya. Produk yang diformulasi dalam bekas aerosol ini sebegini mempunyai risiko letupan sekiranya disimpan pada suhu melebihi 45 Celsius. Walaupun secara umum suhu di Malaysia tidak mencapai tahap ini, namun keadaan ini tidak mustahil untuk berlaku di tempat tertentu, seperti di dalam kereta yang terdedah kepada sinaran matahari secara berpanjangan. Okey, setiap produk ubat akan mempunyai satu tarik luput yang perlu dipatuhi. Okey, contohnya di sini ubat antibiotik ini erythromycin, dan tarikh luput dia ada di sini. Expired bulan 7 tahun 2020. Tarikh luput inilah merupakan satu panduan jangka sesuatu produk itu kekal stabil, tertakluk kepada kaedah penyimpanan yang betul. Sebagai contoh, produk berbentuk tablet. Okey. Biasanya mempunyai tarikh luput selepas 3 tahun. Manakala untuk produk dalam bentuk cecair, okey, contohnya ini, tarik luputnya melebihi pendek sekitar 2 tahun. Namun demikian, tarik luput ini hanya untuk produk yang belum dibuka. Okey, contoh. Selepas dibuka, tarik luput produk-produk ini akan menjadi singkat dan dengan ketara. Sebagai contoh, 6 bulan bagi produk cecair.
Ini walaupun expired dia bulan 3 2022. Contohnya kita buka pada hari ini 8 hari bulan April. So kena tulis di mana-mana ruang kosong, tulis bila masa kita buka, dan dia akan expired dalam 6 bulan. Okey. Okey, jika kita terima ubat yang dibungkus oleh farmasi dalam plastik seperti ini, dia orang akan masukkan dalam macam ni, sama ada tablet ataupun kapsul. Jika kita terima 8 hari bulan 4 tahun 2020, maka kira dari start penerimaan tu 6 bulan dia akan expired. Untuk ubat macam ni, ubat sirap, okey, ubat sirap, apa sahaja larutan ubat dalam botol asal, jika expired dia lama, jika kita buka tarikh pada hari ini, dia akan expired 6 bulan kemudian. Untuk lotion seperti ini, okey, yang ini kita guna untuk dandruff, ataupun shampoo, juga 6 bulan daripada tarikh dibuka. Maknanya kalau kita terima hari ni dan kita buka 6 bulan, kita tak akan ikut ni, 6 bulan dia akan expired. Manakala krim dalam tiup macam ni, dalam ni ada krim, ia 3 bulan selepas dibuka, walaupun expired dia lama, 3 bulan dari tarikh dibuka dia akan expired. Kalau 8 hari bulan 4 kita buka, maknanya 3 bulan kemudian dia akan expired. Okey, kalau tidak dibuka, kita kena ikut tarikh dia lah. Okey. Untuk salap ointment, ini antibiotik yang selalu kita guna lah. Ini juga dia multipurpose, senang cerita, multipurpose antibiotik. Dia selalu kita guna untuk mata yang kena jangkitan, tapi kita boleh guna untuk luka juga. Okey. Yang ini salap ointment ni, kenapa kita panggil ointment? Sebab dia berminyak. Tiup macam ni, dia 6 bulan dari tarikh dibuka. Sama juga yang krim tadi. Jika belum dibuka, kita ikut dia tarikh ni lah, tarikh asal. Kalau lain pula kalau kita buka ni, kita letak dalam tiup ataupun bekas, 3 bulan dari tarikh dibuka, dia akan expired. Okey. Yang ini ramai orang yang salah tentang penyimpanan. Walau expired dia lama, kalau kita buka pada hari ini 8 hari bulan 4, maka 28 hari kemudian dia akan expired. So jangan lagi letak dalam peti sejuk. So mana-mana ubat-ubat di rumah tu, tolong cek tarikh dia. Kita tengok keadaan dia macam mana bila dah buka. Okey, mulai dari sekarang cari ataupun guna pen. Bila kita dah buka ubat tu, kita kena tulis mana-mana ruang kosong supaya kita ingat bila dia dibuka. Okey. Tambahan selain ubat antibiotik seperti sirap paracetamol ini, tidak semestinya kita perlu simpan di dalam peti sejuk. Kelembapan yang tinggi dalam peti sejuk akan mempercepatkan kerosakan produk ubat seperti ini. So itu sahaja yang boleh saya kongsikan untuk hari ini. Mudah-mudahan info yang saya kongsikan ini mendapat rahmat dan berkat dari Allah SWT. Dan jika anda kemuskilan tentang ubat-ubatan anda, silalah pergi hospital, jumpa dengan ahli farmasi, jumpa dengan doktor, dan jangan malu sebab mereka bekerja untuk anda. Untuk itu kita kena sentiasa cakna tentang penyimpanan ubat yang di rumah. Untuk hari ini, mulai dari ini, sesiapa yang duduk di rumah sepanjang PKP ini, inilah peluang anda untuk cek ubat-ubat anda di rumah. Pastikan ubat tersebut selamat digunakan atau efektif, masih boleh digunakan.
Untuk itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.